Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya terbongkar kenapa PAS mencalonkan Menteri Besar Terengganu sebagai calon di Kemaman. Anda nak tahu kan? Ikuti terus ulasan sebelum ini. Tapi kita nak cerita sedikit dululah sejarah tentang calon ahli parlimen di Kemaman ini. Beberapa hari yang lepas atau beberapa minggu yang lepas ada ura-ura mengatakan Tun Mahathir Mohamad mungkin akan dicalonkan sebagai calon di PRK Kemaman. Ramai yang menjangkakan Mahathir mungkin akan dicalonkan, Mahathir mungkin akan ada jalan untuk masuk semula ke Dewan Rakyat sebagai ahli parlimen. Inilah jalannya Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri semula, kata mereka. Dan salah satu daripada laporan yang kita terima juga mengatakan bahawa Mahathir telah pun berjumpa dengan Hadi Awang. Tak tahulah apa tujuan dia jumpa, tetapi dia telah jumpa dengan Hadi Awang sehingga spekulasi timbul mengatakan bahawa mungkin Mahathir nak pujuk Hadi supaya dia dicalonkan di PRK Kemaman. Dan ya, kita semua hampir-hampir percaya, hampir-hampir dah terpengaruh dengan kata-kata itu, dan kita juga hampir-hampir 100% yakin Mahathir akan dicalonkan. Tetapi akhirnya yang dicalonkan di Parlimen Kemaman bukan Tun Mahathir, tetapi calonnya ialah Menteri Besar Terengganu sendiri. Kenapa tiba-tiba Menteri Besar Terengganu pula yang dicalonkan? Rupa-rupanya ini yang terjadi. Seorang pemimpin daripada UMNO membongkar rahasia ini, membongkar sebab mengapa Menteri Besar Terengganu ini pula tiba-tiba dicalonkan sebagai calon di Parlimen Kemaman dan tidak mencalonkan calon yang lama yang sebelum ini telah dibatalkan kemenangannya. Ini kerana menurut Mat Said, PAS mencalonkan Menteri Besar Terengganu kerana gentar General Barisan Nasional. Anda pun tahu, calon Barisan Nasional di PRK Kemaman ialah seorang bekas General Tentera. Jadi, menurut Mat Said, ini sebabnya dia yakin bahawa PAS gentar dengan General Barisan Nasional itu sehingga telah mencalonkan Menteri Besar Terengganu sendiri. Ini bukan calang-calang, ini bukan calang-calang orangnya. Menteri Besar sendiri diletak bertarung dengan General Barisan Nasional. Dan yang lebih mengejutkan, penganalisis politik dapat melihat satu perkara. Kenapa Menteri Besar Terengganu yang diletak, sedangkan calon yang diletakkan ini bukan orang kenal. Dia adalah calon yang disebut calon secara langsung, calon langsung. Dia bukan pemimpin UMNO, dia bukan orang UMNO, maksud saya dia bukan orang lama UMNO, dia tidak pernah menjadi sebutan UMNO, tapi tiba-tiba dicalonkan. Pada pendapat netizen dan juga penganalisis politik, mereka setuju dengan Mat Said. Kerana kata mereka, buat apa PAS takut dengan orang yang calon langsung, yang tak ada nama, yang tak ada pengaruh, kata mereka. Tapi kenapa Menteri Besar Terengganu jadi calon? Jadi benarkah kerana gentar terhadap general ini? Barisan Nasional sebelum ini mengumumkan bekas Panglima Tentera Raja Muhammad Effendi, Raja Muhammad Noor sebagai calon PRK Kemaman. UMNO mendakwa PAS memilih Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mukhtar sebagai calon PRK Kemaman pada saat akhir kerana gentar dengan bekas Panglima Tentera Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor yang telah ditampilkan oleh Barisan Nasional BN ini. Menurut Ketua UMNO Terengganu Ahmad Said, difahamkan PAS pada mulanya mahu meletakkan penyandang sebelum ini, iaitu C. alias Hamid yang kemenangannya pada PRU15 dibatalkan Mahkamah Pilihan Raya selepas mendapati wujud unsur rasuah ketika kempen. Asalnya, keputusan dia orang, iaitu PAS, kata Mat Said, lepas itu pindahlah bila dengar calon BN adalah bekas general, kata pengarah jentera pilihan raya UMNO bagi PRK Kemaman itu kepada FMT. Mula sudah perang psikologi di sini.
Bukannya rasa takut, memang takutlah. Memang nampak sebab itu tukar calon Menteri Besar Samsuri yang bertanding, kata Mat Said. Tapi ini pun agak membuatkan kita bingung. Bayangkan kalau Menteri Besar Terengganu kalah. Tiada yang mustahil dalam politik. Kamu ingat? Kita ingat itu. Kamu ingat itu. Dalam politik tiada yang mustahil. Ia seperti permainan bola sepak. 50-50. Siapa-siapa saja boleh menang. Siapa-siapa saja boleh kalah. Jadi coba bayangkan kalau Menteri Besar Terengganu ini kalah mendadak kepada calon Barisan Nasional ini. Apa akan jadi? Tiada jaminan Menteri Besar Terengganu dengan jawatan seperti itu, tiada jaminan sebenarnya untuk secara otomatis menang. Karena apa-apa saja boleh berlaku dalam politik. Pas malam tadi mengumumkan Samsuri yang juga naib presiden parti itu sebagai calonnya dalam misi mempertahankan Parlimen Kemaman. Pada PRU 15, C alias menang dengan majoriti 27.179 undi dalam pertembungan 4 penjuru yang turut membabitkan Ahmad yang juga bekas Menteri Besar Terengganu. Dalam pada itu, Ahmad turut mempersoalkan kemampuan Samsuri untuk menjaga Parlimen Kemaman, selain tugasnya sebagai Menteri Besar dan juga adun ruh rendang. Ada masa ke nak jaga rakyat? Sekarang ini Menteri Besar ruh rendang pun tak melawat. Sekarang nak jadi Kemaman pula. Ingat senang ke Menteri Besar nak jaga kawasan luas, kata beliau. Beliau yang juga bekas adun Kijal berkata, di sebalik calon heavyweight yang diletakkan PAS itu, Barisan Nasional yakin Raja Muhammad Afandi mampu mencipta kejutan. Beliau orang Kemaman dan sekolah di sini. Sekarang pun kita dah turun ke lapangan jumpa pengundi-pengundi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan PRK Kemaman pada 2 Disember dengan esok ditetapkan sebagai hari penamaan calon, yaitu hari ini. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi persoalan akhir kita sebelum kita berpisah untuk isu yang seterusnya ialah, adakah keputusan meletakkan Samsuri, Menteri Besar Terengganu ini sebagai calon adalah kesalahan besar kepada PAS? Kerana sudah ada peluru yang secara otomatis boleh digunakan oleh Barisan Nasional atau oleh calon Barisan Nasional, yaitu bolehkah Samsuri menjaga kawasan yang luas? Itu pasti satu isu, satu peluru, satu fakta yang tak boleh orang tolak. Memang mudah untuk dicerna dan difikir. Bagaimana seorang individu boleh memegang jawatan yang begitu besar? Dia menteri besar lagi, dia juga adalah adun kepada ruh rendang, dan kalau dia menang ahli parlimen lagi, macam mana dia nak teruskan jalankan tugas dengan efektif? Anda pasti dapat memikirkannya sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.